topik itu adalah seks. Tengok porn ni is an open secret. Semua orang buat. Shows lah on Netflix Yes. contohnya kan. It's not even pornography, it's just shows on sex education. Awak tengok oral sex ke atau apa-apa diorang tunggang terbalik ke apa, tapi apa yang kita belajar? Hubungan seks itu bukan satu yang jijik lah. Tapi soalan kenapa masih tebu dengan kita? Bertemu kita sekali lagi dalam podcast #Notapis. Saya Natasha Mustafa. Dan dalam podcast kali ini kami akan bincangkan topik yang agak sensitif. Topik itu adalah seks ataupun hubungan intim antara suami dan isteri. Dalam masyarakat Melayu ni, perkara ini mungkin dilihat seperti tabu. Ataupun jarang dibincangkan secara terbuka kerana mereka macam malu ke, segan ataupun macam tak tahulah macam mana nak tanya ataupun mulakan perbualan ni kan. Tapi hari ni kita ada dua orang tetamu yang merupakan pakar dalam hubungan intim antara pasangan yang sudah berkahwin. Siapa itu? Dalam studio hari ini kita ada Encik Osman Siddiq dan Cik Enon Mansur. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Okey. So hari ni kita ada dua orang pakar. Selalunya saya intro mereka, tapi hari ni saya nak cuba benda lain lah. Mungkin kita ada Cik Enon ataupun Cik Osman, kongsilah macam mana you guys jadi pakar hubungan intim ni. Okey, kita banyak praktis Banyak praktis Okey, saya punya background ialah saya seorang pekerja sosial. Saya ada basic degree dan I did my master in social work dekat NUS. Dan saya pernah menjadi counsellor di Syariah Court. Dan itu mula titik pengenalan saya tentang isu hubungan intim atau hubungan seks dengan antara suami isteri. Kerana ada pasangan bila datang ke Syariah Court untuk minta counselling atau bercerai, saya dapati salah satu fakta yang menimbulkan banyak kegecutan atau rasa tak happy antara satu sama lain ialah hubungan intim atau keperluan intim yang tidak dipenuhi. Dan saya dapati mungkin 2-3 isu yang sangat memabukkan saya dan membuat saya sangat teruja untuk memahami lebih banyak. Satu ialah pasangan mungkin sudah kahwin even 10-20 tahun, dah ada anak, tapi mereka tak ada pengetahuan tentang apa yang berlaku dalam hubungan intim dan apa yang berlaku untuk kita mendapati nikmat hubungan intim atau jima. Dan sebab tak tahu, dan selalunya pihak lelaki lebih senang untuk mendapat kepuasan, tapi pihak isteri macam rasa macam okeylah, tak apalah, saya kasih aja kerana ni yang diajar. Saya kena jadi isteri yang solehah, tak boleh nusyus. Dan bila mereka beri, kadang-kadang kasih antara reda dan tak reda. Maksudnya kita nak jadi isteri yang baik. Banyak saya jumpa pihak isteri yang rasa ni tanggungjawab mereka, tapi sebab mereka rasa keperluan mereka sendiri tidak dipahami oleh suami, mereka tidak dapat memberi dengan sepenuhnya. Jadi quality drop lah. Dan lepas tu kalau suami terus macam berhentak atau meminta hak saya untuk mendapat hubungan intim, dan isteri akan boykot atau cuba elak. Dan ini akan timbul pada tahap kedua di mana suami akan rasa kecil hati, rasa dia tak diumpamakan, tak diberi perhatian. Orang lelaki pun ada perasaan. Kalau merajuk buruk kalau merajuk dan sebab itu kita akan lihat sangat yang kecil hati tak kebanyakan, tapi ada segelintir. Bukannya kat sini. Bukan kat sini lah. Hari ni kita ada audience, live audience. So ada seorang tu mungkin terasa ke? Dan bila kadang-kadang mereka rasa tak dipenuhi, nanti mulalah berkongsi dengan kawan ke, dengan kawan office ke, atau dengan kawan-kawan daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Dan bila kita kongsi-kongsi ni, kita akan ada apa yang saya bilang emotional intimacy. Kita ada rasa rapat dari segi emosi. Daripada situ nanti ni titik permulaan nanti untuk ada hubungan ketiga. Dan ini akan menimbulkan keretakan rumah tangga. Tu salah satu sebab yang saya rasa
masalah hubungan suami isteri lah. Kedua, saya dapati banyak salah tanggap tentang apakah peranan isteri dan peranan suami dalam hubungan seks. Kita dibesarkan dengan tanggapan bahawa isteri mesti serve atau memberi bila suami perlu. Dan kalau tak, saya rasa banyak orang tahu hadis yang dia akan dilaknat. Kalau tak beri akan dilaknat daripada malam sampai pagi. Atau kalau you tengah masak dekat driver masak roti, you kena beri. Kalau you naik unta pun kena beri. Saya tak tahulah atas unta ke dekat bawah unta. Mana nak dapat unta ni? Aduh. Ya, ni zaman dulu lah. Mungkin kita okay. Mungkin motorcycle lah. Lain motorcycle sekarang. Tapi ini adalah hadis-hadis yang memberi tanggapan bahawa wanita tu tak ada hak dalam, tak ada suara, tak ada keperluan dalam hubungan seks. Bila kita akan kupas insya-Allah di mana actually peranan suami dalam memenuhi keperluan isteri, dan kita akan dapati bahawa suami pun ada peranan. Okey. Sikit aja. Sikit. Sikit. Rasa kita dah macam to the middle. Tapi tak apa. Tak apa. Itu sebab permulaan saya. Okay. Itu permulaan Cik Enon. Cik Osman pula permulaan dia macam mana? Okey. Latar belakang akademik saya sebenarnya tak ada kena-mengena dengan topik seks ataupun perkahwinan. Saya dilatih sebagai seorang arkitek. Jauh betul. Jauh. Dan saya berkhidmat sebagai arkitek di selama lebih daripada 25 tahun lah. Kemudian di tahun 2010 saya berhenti kerja untuk menghasilkan buku yang kedua, yang ini Seksual dan Islam. Saya cuba nak karang buku itu masa sambil bekerja lah, tapi IQ tak cukup. Mana tak cukup. Terpaksa berhenti kerja untuk berikan perhatian sebelum masa. Hubung kait pada topik ini ialah daripada aktivisme saya lah. Sebagai di tahun 1990-an itu saya guru pada mualaf dan orang-orang yang ingin mempelajari Islam lah. New Muslim and non-Muslims juga. Converts di Persatuan Darul Arkam 1990-an sebagai dalam perkara-perkara Islam yang basic dan juga pendidikan rumah tangga lah mereka. Dan dari situ daripada kerana latar belakangnya ialah mereka adalah daripada masyarakat yang bukan Melayu. Jadi pengalaman mereka, pendekatan mereka dan penglihatan persepsi mereka tu tidak mereka tidak serta-merta menerima apa saja yang ialah memang itu yang membuatkan mereka memikirkan tentang pendirian mereka sendiri. Jadi termasuklah pendirian apa-apa saja yang diajarkan. Jadi dari situ itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Sebab ada banyak perdebatan, ada banyak perbualan, banyak pertanyaan dan jawapan-jawapan yang harus saya kaji. Kadang-kadang di masa-masa dulu tu pertanyaan-pertanyaan tu kadang-kadang kita tak terfikir pun. Jadi kita kena postpone. Minggu depan saya jawab macam itulah. Jadi selama dalam 10 tahun aktivisme tu, di situlah perkara-perkara seperti yang Cik Enon cakap tu, macam mana seolah-olah macam teaching apa? Ajaran Islam. Seolah-olah ajaran Islam itu memberikan hak yang mutlak kepada orang-orang lelaki, sedangkan orang-orang perempuan tu seolah-olah mereka harus berkhidmat sentiasa. Jadi itulah latar belakang bagaimana kita memberi meluangkan masa untuk research lah. Apa yang di mana letaknya
salah faham ini. Yeah. Jadi teamwork ni dah ditubuhkan sejak bila ni? Sejak kita kahwin lah. Sejak dah kahwin. Berapa lama ni dah berkahwin? Oh, dah kahwin confirm guys, dah kahwin. Dah kahwin. Nak tengok sijil. Tak bawa ke? Sijil pun dah tak ada dah. Dah saya dah kahwin ke belum? E-version agaknya. Kita dah kahwin dalam 34 tahun. 35. 35. Ya. So mana satu? Lost 34 ke count. 35? Tak apalah, plus minus. Plus minus lah. Holiday dengan Sabtu Minggu. Oh, dia discount lah. Okey. Oh, so dah lama lah buat kajian ni sebenarnya. Jadi combination ni dia dari segi bahan-bahan yang kami tulis tu, pengalaman klinikal tu semua Cik Yunan punya, kebanyakannya Cik Yunan punya pengalaman lah. Saya punya kisah. Saya ada pengalaman counselling juga, tapi sebagai para kaunselor lah. Sebab saya tak ada sijil kan. Jadi bila saya counselling tu mesti ada kaunselor profesional lah. Sebab apa yang saya kendalikan adalah persoalan-persoalan tentang seks dan intimasi lah. Okay. So sebagai contoh dalam isu ni sebagai contoh kes yang saya handle adalah yang very deep dive and heavy tentang hubungan seks lah. So contohnya suami tak tahu bagaimana untuk buat isteri relax, bagaimana untuk menaikkan nafsu isteri. Dan dalam hal ni saya tak rasa selesa untuk bercakap dengan suami one to one dengan pihak lelaki. So alhamdulillah kami diberikan kebenaran untuk Osman come on board, dan Osman actually berbincang dengan pihak suami, dan saya also akan teruskan saya punya sesi dengan isteri, dan kemudian kita akan bersama. Jadi tag team lah macam ni. Dating lah, kerana saya rasa tak begitu sesuai lah. Belum sampai tahap saya yang saya boleh cakap dengan pihak lelaki one to one dalam satu bilik kind of thing lah. Belum sampai lah. Mungkin bila saya dah tua sikit kan, macam bayi nenek ya, then maybe okay lah. Dari situlah mula kami combine as a team lah untuk buat ni. Okay. So tadi Cik Osman ada kongsi sikit tentang kerjanya bersama orang-orang yang baru memeluk Islam and all that kan. Tapi saya nak tahu sebenarnya pasal bila kita cakap pasal hubungan seks ni, it's not only untuk orang yang bukan Islam apa. It also affects people orang Islam kita kan. So nak tanya yang orang-orang yang you guys jumpa, orang-orang yang you guys meet, mengapa mereka jumpa you all? Like ada masalah seks ke ada masalah lain? Okey. So pada saya ialah pasangan yang pergi ke mahkamah syariah sama ada untuk minta kaunseling atau untuk bercerai. Dan mereka yang ingin bercerai, mereka kena melalui kaunseling untuk beberapa sesi. So ni people yang getting like marital help. Dan ada orang pergi mahkamah untuk dapat kaunseling. So saya nak tapis salah faham yang kalau pergi syariah court tu nak bercerai. Tidak. Dia ada tempat untuk kita minta bantuan untuk dapat kaunseling, dan selepas beberapa sesi di mahkamah, mereka akan dirujukkan ke Badan Khidmat Sosial untuk mendapat kaunseling secara seterusnya. So ini satu tempat, ini satu sistem yang saya rasa sangat bagus. Part ni saya nak support government sikit okay. Kerana kita pergi UK beberapa bulan yang lepas, dan kami rasa di Singapura ni memang kita blessed lah kita ada sistem keislaman dalam structure of our government service. Maknanya di syariah court ni part of our government, and then masyarakat Islam boleh pergi nikah di ROMM, dan boleh bercerai di mahkamah syariah, dan ini recognize, diiktiraf oleh kerajaan. Bila kami pergi ke UK, kami dapati ada masalah kerana mereka menikah di masjid dan mereka tak ada tauliah, dan bila mereka nak bercerai susahlah. Jadi it's good that mahkamah syariah ROM ada di Singapura lah. Ni sebagai kata orang, kita kena pergi luar negeri untuk menghargai negeri kita sendirilah. Kena masih bila perlu lah, tak all the time MP lah. Okay. So kirakan is it macam the daripada pengalaman yang or the cases yang
you guys berjumpa Yes. tu, then this issue of sex baru keluar lah. Ya. Jadi pendadahan saya secara akademik lah, sebab di dalam kelas kan, jadi ada banyak soalan lah daripada bukan aja daripada yang bukan Islam, di kalangan yang Muslim pun mereka pun berfikir. Dan kadang-kadang ada juga cabaran-cabaran intelektual lah tentang konsep yang kita ingin utarakan pada Converse tu adalah pengajaran Islam tentang seks tu adalah positif. Tetapi ada juga yang masih percaya macam hadis-hadis. Bukan hadis-hadis, tapi interpretasi hadis-hadis. Interpretasi ada Melayu tak? Tafsiran. Okey. Tafsiran hadis-hadis yang cenderung kepada konsep-konsep yang agak negatif lah. Jadi di dalam kelas pun ada perdebatan jugalah. Ada contoh tak? Yang macam itulah, macam mereka gunakan. Adakah pandang isteri untuk beri saja keperluan seks suami tanpa mengingatkan saya penat ke, saya tak interested? Betul ke saya akan dilaknat kalau saya tak beri? Dan soalan seterusnya lebih, macam mana agama Islam yang kita cakap sangat beautiful, sangat sebagai satu guidance untuk humanity, boleh jadi one side, boleh jadi macam bersebelah kepada kepada lelaki dan bukan Islam. So where is the beauty of this religion? So that these are question that I ask. Apa yang Ustaz masukkan tadi lah, sebagai Muslim kita accept, oh yalah, okey lah, kita Islam, kita mesti percaya, kita terima apa-apa yang diberi. Tapi kalau mereka baru mengenali Islam, mereka tanya kenapa macam gini. And sebagai guru, kita kena kasih jawapan yang logical, bukan yang you mesti percaya because kalau you nak jadi Muslim you mesti percaya. Tu tak gitu ngak-ngak. Yang kita percaya agama kita adalah agama yang rasional, yang kita diberi akal untuk mengkaji dan mendapat jawapan yang reasonable, yang logical lah. So salah satu isu yang saya ketarik lah tentang tak keseimbangan pandangan bahawa isteri hanya keperluan isteri, yang isteri tugasnya hanyalah untuk memenuhi keperluan seks suami. Jadi kami harus selidik hadis-hadis itu, dan di antara dapatan kami adalah hadis-hadis itu adalah sahih, benar dan tak boleh dipertikaikan. Jadi tapi dapatan kami yang kami tuliskan dalam buku itu, bahawa masalahnya bukan kesahihan hadis itu, tapi kefahaman kita. Dan mungkin nanti kita boleh kupas lah. Cuma saya nak sentuh tentang contoh tu. Salah satu contoh ini lain sikit daripada apa yang kita cakapkan tadi. Salah satu contoh di tahun itu 1993-95 tu, soalan tentang pornografi. Masa tu pornografi tak begitu ketara macam sekarang. Masa tu kalau kita nak pornografi, kalau kita nak pornografi lah, kita kena pergi kedai, dekat belakang kedai, cari api untuk beli magazine. Dan kadang-kadang apik sabur cakap, ini budak mau magazine dia. Apik pauto jadi tapi sekarang masa tu saya mengajar mereka kan, saya tak terfikirlah tentang pornografi. So salah satu soalan adalah soalan pornografi lah. So mualaf ni cakap, kita sebagai orang Islam patut tonton pornografi sebab zina haram. Jadi kalau zina haram, macam mana kita nak ada pengalaman? So salah satu-satunya cara adalah melalui pornografi. Jadi masa tu saya gamam juga. So jawapan dia macam mana? Jadi masa tu saya hanya boleh berikan jawapan fikihi lah. Itu adalah satu yang haram sebab kita melihat aurat. Jadi itu jawapan lah, jawapan yang standard dan itu jawapan yang betul. Tapi saya tahu masa itu jawapan yang walaupun dia betul, dia tidak memuaskan hati. Tapi masa tu saya first time. Jadi sejak itu saya mengkaji lah sampai tertulisnya buku ini.
kami dapati banyak pakar-pakar yang bukan Muslim. Yeah. Mereka tidak ada konsep halal haram, tapi mereka setuju dengan pendapat di dalam Islam bahawa pornografi itu negatif untuk hubungan intim, keintiman suami Tapi isteri. sekarang kan the issue is kita not only dealing with pornography lah. Sekarang kita also ada banyak video-video ataupun even shows lah on Netflix contohnya kan. It's not even pornography, it's just shows on sex education ke apa ke, that kind of thing lah. So kalau if that's the case kan, jadi rasanya is it something yang bagus ataupun yang tak bagus? Okay, so Natasha, saya nak kena clarify. Are you talking about apa-apa show you tengok kat Netflix atau Disney World, atau you talking about psycho educational show? No, the shows on Netflix. on Let's say Netflix lah. Yeah, The shows on Netflix lah. So kita mesti, kita aku bahawa apa-apa kita tengok daripada negeri barat ni, mereka akan ada scene sama ada orang telanjang atau ada sex scene, sama ada few second atau longer, macam they need to have that untuk jual dia punya filem. Dan yang satu yang saya rasa risau, kita akan lali dengan ni. Macam dah biasa. Tapi apa yang kita tengok, kita dapat belajar ke daripada apa kita tengok? Tu nak tanya, belajar ke? Sebab tepuk dah dia tanya selera. Awak tengok apa-apa position pun, awak tengok oral sex ke atau apa-apa diorang tunggang terbalik ke apa, tapi apa yang kita belajar? Kerana hubungan intim tu bukan sahaja pertemuan alat kelamin. Ya, kita bukan macam binatang kalau macam kita harimau ke atau kita kuda, kita macam on hit kita tengah kata orang gian, dia macam apa tu, lompatkan aja kan. Kita bukan, kita ada emosi dan perasaan. Bila kita tengok satu scenery, katakanlah pasangan ni dekat dalam TV tu, diorang ada hubungan intim dekat atas meja. Okay, biasa and then you balik, you tengok ada meja, anak-anak tak ada kat rumah. Kau nak buat, you rasa isteri you tu interested ke? Dia fikir orang jiran depan boleh nampak, tengah panas, tak ada aircon, belum masak, meja ni kotor, tadi tak kemas betul, banyak hal yang akan buat otaknya bercelaru and tak minat. Tapi di TV is perfect. And then all TV, you must understand apa kita tengok kat TV tu, it is acting. Ada satu soalan besar, whether diorang enjoy atau tidak, because ada banyak artikel tentang ex-pornography star who really say actually it was acting and it wasn't enjoyable. And you don't learn anything. Pada saya, pornografi ni macam awak tengok Jackie Chan, dia pecahkan batu bata, awak tengok dia 100 kali, awak boleh buat tak pecahkan batu bata kan? Betul, awak boleh buat tak? Awak tengok 100 kali, awak rasa pandai, awak dah turun, ilmunya turun ke? Awak ada dia punya makrifat untuk buat? Tak boleh kan? Kerana Jackie Chan dia ada dia punya ilmu sendiri, kebolehan dia sendiri. Batu bata dia pun sometimes tak betul, sometimes dia buat macam yang senang pecah. So pornografi hanyalah satu ilusi, dia bukan reality. Reality pasangan suami isteri ialah apa keadaan kita hari tu, bagaimana kita punya emosi, bagaimana kita punya mood that day. Adakah saya happy dengan awak, adakah awak buat sesuatu yang macam mengecilkan hati saya. And ni both way lah, bukan isteri aja kecil hati, suami pun boleh kecil hati. So itu untuk jawapan sama ada apa yang kita tengok di Netflix tu membantu kita dalam hubungan seks. Ia actually merosakkan, kerana we have this issue about pornography addiction. Penulisnya Matt Fradd, dia ex porn star. Jadi dalam buku tu dia ceritakan macam mana cabaran-cabaran emosional yang mereka alami disebabkan oleh adegan-adegan yang dipaksa oleh director pengarah. Sehingga kan ada satu contoh yang diberikan oleh kawan kami ni dari Pakistan, dia specialise in porn addiction lah. Jadi contoh yang diberikan tu ialah mereka Matt Fradd ni dia tak boleh makan beberapa hari sebab cabaran intelektual yang di alaminya. Jadi di antara tadi kan saya cakap di kalangan
sex therapist yang kami pelajari ni, mereka bukan Muslim. In fact, so far kita tak ada Muslim sex tak ada so far. Ya. So dia ada lah, cuma kita belum yang jumpa tulis lah. Buku. Ni yang menulis buku lah. Okay. Yang tulis buku ya. Jadi di antara yang ilmu atau pengetahuan yang kita pelajari ialah tentang efek tentang kesan pornografi kepada minda kita. Secara ringkasnya kita boleh cakap dia mengubah Fikiran. Prefrontal prefrontal cortex kita. Dan kemudian ada satu konsep the dopamine effect lah. Kalau anything yang apa-apa benda yang syok lah untuk kita, kita akan mengalirkan dopamine di dalam badan kita, di dalam otak kita, dan dia boleh menjadikan kita ketagih lah. Dia bukan aja berikan misinformation, tapi dia juga ada efek ketagihan lah. So is this the cases yang you guys nampak lah dalam mungkin like orang yang you guys counsel, and ada orang daripada masyarakat kita? Saya rasa tengok porn ni is an open secret. Semua orang buat. Hanya sama ada awak ketagih dan berapa lama awak lihat, ya. Dan yang apa yang saya dapati, mungkin saya nak explain sikit tentang apa tu ketagihan porn. Ketagihan porn ni ialah bila awak perlu lihat hampir tiap hari. Macam you gunakan dia untuk distress. Kalau you tak tengok, you rasa tak tonton, you rasa macam you bad mood, you macam tak selesa. Macam it's addiction. And then ketagihan ni pun bermakna dia ada tingkap ni. Porn ni pun ada dia punya tahap-tahap. Ada yang normal punya, tapi yang normal tu dah tak menggairahkan. You kena tengok yang mungkin lebih violent, yang lebih agresif. So that is sebenarnya ketagihan. And then keperluannya nanti kena tengok mungkin 2 jam, 3 jam setiap hari. So this is ketagihan porn. Dan dia akan ada kesan pada kita punya hubungan dengan pasangan, dengan juga dengan manusia lain lah. And especially dengan bila kan tengok wanita tu, you macam fikiran yang bukan-bukan. Isu yang saya dapati ialah kerana kerap sangat tengok porn ni, sampaikan ada pasangan yang mereka hanya boleh jimat bila mereka tengok porn, dan kadang tengah jimat pun kena tengok porn dekat handphone baru boleh melakukan hubungan dengan pasangan mereka. Jadi bila awak dengar ni, percaya tak? Dengan apa? Macam tak percaya dahsyat dahsyat lah. Tapi boleh percaya tak? Ni quite common. Kita ada It is common. hanya orang tak cakap lah. Actually dekat Western society, this one dah ketara. It's actually they call it a pandemic already. Di negeri-negeri, especially macam our colleague from Australia, from Pakistan, same issue. Dan dekat Singapore dia tak terkeluar sebab kita tak cakap pasalnya lah. So dia tapi mungkin dengan sesi ni kita boleh dapat reaksi pada masyarakat sama ada ia betul berlaku atau tidak. Tapi saya ada kes-kes yang kena tengok porn untuk mereka bernafsu. Dan melihat porn tu biasa saja. Jadi kes kami tak banyak lah. Tapi ada satu yang saya ingat, makcik-pakcik yang semayang. Makcik-pakcik solat. Tapi pakcik tu sebab dia nampak kawan-kawan tengok Indonesian pop film star lah, buat dulu ada skandal tu kan, split bambu. Maneuver dia nama dia split bambu. Jadi pakcik ni nak try lah. Jadi ini mentality dia, pada fikiran pakcik ini untuk mengeratkan hubungan mereka suami isteri. Jadi itu tapi dalam Islam kan, the end do not justify the means. Pada pakcik tu untuk mengeratkan hubungan lah. Tapi bagi makcik, dia macam jijik lah, untuk melihat dia pakcik nak tunjukkan benda. Habis tengok aurat orang lain. Isunya adalah mismatch, perception mismatch. Maksudnya mereka tak on the same page lah, berlainan lah. Dari cara orang apa yang orang lelaki rasakan tentang seks ni agak berbeza
sedikit berbeza. Actually bukan sedikit, banyak berbeza dengan orang perempuan sebenarnya. Pendekatannya tu lain sikit. Tadi Cik Enon ada kongsi tentang sesi kaunseling yang dikenali oleh Mahkamah Syariah lah. Soalan dia adalah berapa kerap isu seks ni diketengahkan dan menjadi sebab penceraian, dan what is the cause? Is it suami dia tak tahu puaskan isteri ataupun lihat isteri dia sebagai tempat lepaskan nafsu? Alright. So dari segi percentage saya tak ada lah kerana bila sampai ke mahkamah, dia ada macam berbagai isu yang timbul. Contoh soal nafkah yang tak diuruskan, suami dah tak kasi kasih sayang, tak berminat dengan isterinya, atau ada orang ketiga, atau masalah dengan campur tangan mak mentua, bapa mentua kan. Jadi dia akan banyak bertimbun. So sometimes isu seks ni tak ketara. Tapi dalam kes-kes yang mereka masih ingin untuk mempertahankan rumah tangga, dan isu ni akan keluar sebagai salah satu sebab yang kenapa mereka tension, kenapa mereka macam katakan simpan pendam lah, macam hasrat terpendam gitu. Kalau kita fikirkan kembali, sebab kita kahwin ialah untuk menghalalkan hubungan intim. Itu salah satu dasar penting kan, dan daripada itu ialah untuk kita ada emotional connection, untuk ada teman bersama kan. Jadi bila keperluan ni tak dipenuhi, saya dapati dalam masyarakat kita, baik suami atau isteri tak boleh bercakap and bilang yang bila you macam bilang saya ni you nak seks lagi atau tak puas. Bila sometimes bila suami tanya, bila you cakap gitu, actually I kecil hati, I rasa keperluan saya tak diumpamakan. Suami tak dapat beritahu ni dengan isteri. Kalau pihak suami bilang, boleh tak you lebih fikirkan tentang keperluan saya, boleh tak you macam beri attention, dan isteri kan boleh jawab, yes saya cuba, tapi untuk saya dapat melayan awak dengan baik, saya also perlu untuk relax. Untuk saya relax, saya mungkin perlu awak untuk bantu kerja rumah, awak pun tolong jaga anak. Jadi ada komunikasi untuk cuba memahami bagaimana kita boleh memenuhi keperluan suami isteri. Ni semua bila tak dibincangkan, tak diutarakan, dia macam dekat hati kita tu ada satu black dot. Habitan salah satu black dot. Lama-lama nanti satu hati tu boleh banyak titik hitam, dan ini yang buat kita tawar hati, dah tak interested dengan suami kita. Apa-apa baik suami atau isteri kita buat, kita rasa macam irritating lah. Dengan suara dia pun sakit hati. So why do you think it's macam, because bila kita started this podcast kan, kita mulakan ni kan, kita we put it as topik ni orang segan nak cakap in public, because walaupun it's like a practical thing yang orang ada, orang buat. So dalam your kerja, dalam mengongsi tentang seks, tentang Islam dan bagaimana boleh melakukannya dengan cara yang betul tu kan, how do you teach it? How do you macam mungkin soalan kenapa masih tebu dengan kita? Kenapa? Ada satu buku yang dikarang oleh kawan kita dari Britain, Habib Akandi. Nama dia A Taste of Honey. So dalam buku tu dia ceritakan bahawa keadaan sekarang ni, keadaan sekarang yang kita rasakan seks ini satu tebu, satu topik larangan kan, adalah keadaan yang sekarang. Dia buktikan bahawa di zaman-zaman dekat dengan Rasulullah, orang Islam adalah paling adventurous dalam perkara ini. Mereka ada ilmu, nama dia ilmu bah. Saya tak tahu pronunciation saya betul ke tak, ilmu bah. Ataupun dalam bahasa Inggeris boleh diterjemahkan sebagai erotology. So masa itu ulama-ulama yang tulis, yang mengarang tentang ilmu bah ni, mereka juga adalah faqih-faqih, mereka juga adalah imam-imam fiqh. Antara
seorang yang saya boleh ingat nama dia adalah Imam Suyuti yang kita tahu, yang kita pernah dengar, dia adalah seorang faqih, pakar fikih. Tapi dia juga menulis karangan-karangan tentang ini cara-cara ataupun nasihat-nasihat untuk para suami untuk memikat isteri dan untuk memuaskan isteri. Jadi di masa itu ilmu-ilmu seperti ini biasa. Cuma sekarang kita ada tak ustaz tulis pasal ni? Kita dah tak ada lagi. Jadi soalan tu macam mana dia boleh jadi tebu? Ada banyak teori lah, tapi pertama sekali yang kita harus fahami ialah dia tebu sekarang. Dulu dia tidak tebu. Pendek ceritanya, Rasulullah tidak memarahi soalan-soalan tentang seks, tetapi dia berikan jawapan yang persuasif lah. Okay. Jadi sama ada dalam buku kita atau so that's the work yang you guys are doing lah kan? So actually cakap tentang seks ni bukan tebu di zaman Rasulullah, kerana kita banyak hadis tentang hubungan seks. Nanti insya-Allah kalau boleh kita kupas dan kongsi antara hadis-hadis yang mungkin akan menganjatkan banyak orang. Dan salah satu teori yang diberikan ialah bila berlaku colonization atau penjajahan, orang putih ni diorang quite prudish. Kerana orang putih punya persepsi ialah hubungan seks dengan isteri hanyalah untuk mendapat zuriat. Kalau you nak fun dengan seks, nak enjoy seks, you ada mistress atau you visit prostitute. Ni dia punya mentality, the prudish English, dan sebab itu cara mereka bila mereka menjajahi kita, mereka pun mula menapis dan macam sekat, I think, untuk kita menghayati apakah ajaran seks dari pandangan Islam. Ini adalah salah satu teori lah. Salah satu faktor adalah sikap paternalistik yang agak biasa di kalangan guru-guru agama kita lah. Memang mungkin mereka tak senang hati mendengar ini kan, tapi itu adalah satu gejala masyarakat yang harus diselidiki, difahami dan mungkin harus diterima. Jadi kalau kita dapat terima bahawa kita ada sikit paternalistik dalam kita punya ajaran, di situ bermulanya perubahan. So dalam macam buku yang ada berdua ni menghasilkan, is it one of the satu-satu caranya lah untuk macam try to normalize talking about it? And do you think it's rasanya berguna? Is it working? We like our book. Okay, kita ada 3 misi lah. Satu ialah kita nak ditebu berbincang tentang seks. 2, kita nak berbincang dengan cara yang terbuka tapi bersopan. 3, kita nak berbincang berdasarkan ajaran Islam tentang sexual science dan tentang hubungan suami isteri. Ni kita combine 3 aspek ni dalam perbincangan kita, dan ini adalah 3 tema utama dalam buku kita. Okay. Dan mungkin boleh kongsilah dalam apa, because you guys buat bengkel, and then you guys buat macam talks and all kan, macam so far feedback dia macam mana? Like people receptive to apa-apa yang you guys kongsi, ataupun is macam tu terlalu wild untuk masyarakat Melayu kita orang? Saya rasa saya punya participant lagi wild daripada saya. Wow. Wild dia macam mana wild? Kita tak tahu lah. Tapi dia macam ni, dia yang macam positif, yang wild ni positive. Mereka yang datang. Tapi ada ramai lagi yang tak datang. So itu masalahnya. So dalam workshop kita, saya rasa dia macam banyak perasaan terpendam, jadi mereka akan, kita tahu orang Melayu kita suka berseloroh, sometimes vulgar, tak bertapis
bila kita cakap pasal seks ni ya. Kitanya podcast #notapis. Tapi dia punya tapis ni grade atas sikit. Oh, atas sikit. Semua keluar yang bukan-bukan yang pada alright. saya tak ada membantu dalam memahami. Jadi dalam bengkel kami tu mereka tak sampai tahap vulgar, tapi macam ketawalah apa-apa yang kita cakap nanti dia orang ketawa. Kalau contoh cakap pasal bincang tentang kalau suami boleh tolong bila paip rosak betulkan, dia ketawa, oi paip saya rosak orang tak tengok pun, paip saya bocor, satu group boleh ketawa. Okay. And then kita and so ada that punya seluruh, tapi kami alhamdulillah kita akan ambil ni dan bincanglah apa isu sebenarnya bila tentang isu tentang kerja rumah dan tentang apa tu pengurusan rumah yang isteri perlu bantuan. Dan saya cakap contohnya kalau suami buat bila isteri beritahu pertama kali, isteri tak kena kasih 2-3 kali, isteri tak kena membebel. Jadi saya bilang teknik utama ialah kalau boleh buat sebelum isteri tanya. Kalau dah tu score point. So kita kembalikan pada isunya lah. Tapi yang kami dapati dalam sesi tu ada rasa terbuka untuk bincang. Actually the sesi dia punya feedback semua bagus lah. Yang mereka yang join tu selalunya macam orang muda ke orang yang kumpulan ni dalam umur 30-40 dalam 30-40-an ya. Dan mereka adalah remarriage apa? Second remarriage. Kan ini lah badan jadi yang mereka berpengalaman lah. Jadi badan yang terima suruhan kita untuk adakan workshop lah. Jadi apa yang kita perhatikan yang peserta selalu macam menunggukan peluang untuk bertanya, untuk meluahkan pendapat. Tapi peluang-peluang ini tidak banyaklah di dalam masyarakat kita. Pengalaman kami lepas tu banyak yang cakap terima kasih, dan ada yang follow kita and then say thank you for the workshop, yang banyak yang belajar. Satu yang saya rasa ketarik ialah ni dalam online yang someone said terima kasih sekarang saya fahami bahawa Islam ada mesej yang cantik tentang hubungan intim. And I think dalam buku and from dari perbualan yang kita ada dah, and dari dalam buku tu you guys gunakan banyak contoh sebagai hadis and all kan. So mungkin you guys boleh kongsilah kenapa gunakan hadis. So and bila tulis buku ni, bila letakkan hadis kat dalam, is it untuk orang untuk gunakan as a rule book ataupun as a guide ke? Di buku ni ada tiga word sex, soul and Islam. Okay, so the Islam part is why kita gunakan hadis lah. Dan saya dapati kadang banyak buku gunakan hadis macam dia tampal-tampal. Okay. Tapi our book, I mean, insyaAllah, saya believe dia punya central, dia punya core is the Islamic message. And then yang lain semua untuk melengkapinya. Kita mulakan kita punya buku dengan satu quotation The pleasure that is felt in sexual intercourse between a man and his wife is a little sign of the next worldly pleasure. Nikmat yang dirasakan dalam hubungan intim antara suami dan isteri adalah sedikit tanda nikmat di akhirat. Deep okay. tak? Okay, deep. Super deep. This is from Imam Ghazali in Ihya Ulumuddin. So bila letak contohnya letak hadis macam ni, dan ada penjelasannya ke macam this is not hadis, this is actually Imam Ghazali lah. Dia punya Ihya Ulumuddin ialah tentang penghalusan kita punya akhlak and all that, right? Okay. Ni central theme lah. Lepas tu we explain that sebab kita bilang ada connection between our sex, our soul and our Islam. Dia ada penjelasan lah, of course. Tapi kena baca buku, kena beli. Tujuan kami adalah untuk reintroduce lah. Adalah untuk reintroduce konsep di dalam Islam bahawa hubungan seks itu bukan satu yang jijik lah. Sebenarnya dia adalah satu yang sangkut paut dengan pertumbuhan rohani kita actually. Jadi oleh kerana itu kita harus sandarkan dengan hadis dan juga dengan ayat Quran. Yeah. Saya nak kasih satu contoh menunjukkan topik ni tak tebu di zaman Nabi. This is a hadis dalam page muka surat 86 dalam buku kita. You may have sexual intercourse from the front or the rear.
as long as it is in her vagina. This Imam Bukhari. Wow. Okay, this is a hadis. Dan hadis kita gunakan adalah hadis yang sahih yang kita get Ustaz Muhammad Ahir Rahmat. Alhamdulillah had been journeying with us. Dia check semua hadis kita. Sabar, baik hati. Baik sungguh Ustaz. Ya. Oh, susah tak nak dapat mungkin ustaz tu ataupun seorang asatiza lah untuk membantu dalam menghasilkan buku seperti ini, pasal I don't know whether the asatiza punya masyarakat is open tak kan? Sebab kita kena ustaz masa ustaz ni lain sikit lah. Oh, ustaz ni lain sikit. Lain macam mana? Semasa kita tulis Thank You Heart, Ustaz Hay dengan Ustaz Muhammad Firdaus were student. And then Muiz engage them untuk check kita punya hadis kat Thank You Heart. Jadi kita kenal diorang lah. Dan kemudiannya saya somehow masih touch base dengan Ustaz Hay. Ustaz Firdaus we lost contact. And then kita continue lah. And then kemudian bila kita buat buku ni pun kita tanya Ustaz boleh tolong tak check lagi kita punya hadis. So jadi dari I mean dari usaha-usaha seperti yang anda berdua ni kita dapat perlahan-perlahan lah walaupun slow kita cubalah kita mengajarlah cara tata tertib and how you should berbincang lah seperti yang sekarang Natasha alami. Kita boleh cakap perkataan ni semua and then it's okay. Tak ada yang vulgar, tapi kita kena masuk topik deep sikit lah, especially kalau yang dah kahwin tu. Okay, ini kita banyak dengarkan bagaimana pasangan-pasangan dapat melakukan seks dengan cara yang baik dan mengeratkan hubungan yang lebih rapat lah. Ini sebenarnya adalah bahagian pertama podcast tentang topik seks. Dalam minggu hadapan kita akan bincangkan tentang topik bagaimana mereka yang mungkin ingin membinakan rumah tangga ataupun mempunyai pasangan yang mereka ingin membina rumah tangga ini bersama boleh bercakap tentang seks. Dengarkan podcast ini minggu hadapan.